Big Bomb University is the best Jomo Malaysia. Tos Makheb. Assalamualaikum, salam sejahtera Debat Bola episod 63. Saya Amin Fuad. Hari ini bersama dengan Izzy Nazri, Jufri Juki, Amir Arafat. Hari ini hari yang apa orang kata panas lah ini. Panas. Aku rasa minggu ni Panas. Panas sebab apa? Panas sebab cuaca lah. Cuaca. Bukan isu. Bukan isu. Aku panas sebab durian. Oh. Sekarang musim durian. Kan. Jadi Habis tu musim durian selagi musim tu tak habis, lagi tu kita akan panas. Bukan sebab awak tokek Izzy durian Bukan. Saya tak ada kena-mena dengan tu. Okey. Semua orang sedia tahu yang cerita Lokman ni daripada minggu lepas lagi. Actually kita pun dah cover beberapa topik sebelum ni kan, tapi akhirnya pada hari Khamis minggu lepas Lokman menandatangani kontrak selama 5 tahun dekat Berjaya Times Square. Kali ni kira sah lah Sah. Akan tu sah. Akad sah Maknanya kalau dalam kereta tu boleh dengar lagu Anita Sarawak yang akhirnya. Kena. Producer tolong pasang lagu tu nanti. Pada hari tu Tan Sri Vincent Tan dia kata aku tak tahu benda ni open secret ataupun rahsia yang terbuka ataupun orang dah tahu ataupun orang tak tahu, tapi dia cakap berulang kali, dia kata management sebenarnya pada mulanya tak berani nak ambil risiko terhadap Lokman. Tapi dengan adanya pemilik kelab, beliau meyakinkan management, dan mungkin sekarang management rasa macam lebih lebih yakin lah untuk sign Lokman 5 tahun. Mungkin dia orang rasa 5 tahun ni mungkin terlampau lama, risiko yang besar. Tapi kau tengok statement tu Izzy, apa yang kau boleh komen tentang statement tu? Kau terkejut tak dengan statement pemilik tu, ataupun sebenarnya yalah itu je cara kita nak bawa nama Malaysia ni keluar? Pertama sekali aku nak cakap tahniah lah kepada Lokman sebab dah berjaya sign benda tu. Untuk menjawab soalan kau, sebenarnya apabila pada awalnya management merasakan itu adalah risiko, aku rasa diorang ada hak untuk rasa macam tu. Sebab diorang di bahagian management, dia tahu kat mana risiko, kat mana yang tak ada risiko. Jadi benda tu normal kan. Sekiranya dia rasa benda tu risiko, dia akan cakap. Akan tetapi tak semestinya benda tu tak boleh untuk dilaksanakan. So dengan kuasa pemilik yang ada, mungkin dengan budi bicara yang ada, dia telah berjaya meyakinkan pihak pengurusan untuk ambil juga Lokman ni dan juga sign selama 5 tahun, which is aku faham. Aku rasa risiko dia tu mungkin dari segi dari mana datangnya Lokman ni, maksudnya ialah Nombor satu, dari mana datang Lokman. Nombor dua, kontrak yang diberi yang diberi terlalu lama. So aku rasa concern dia orang terhadap benda tu memang hak dia orang kan, pasal dia orang memang duduk di management. Tapi bagi aku benda ni kau kena try and error lah kan. Kau pun tak tahu, kadang-kadang bila kau ambil negara-negara ataupun region yang dekat-dekat kau pun belum tentu kau expect benda tu sukses kan, berjaya kan. So nak tak nak kau kena macam gamble lah benda ni kan. Inilah saja cara untuk kita buka satu peluang untuk batch mungkin selepas Lokman untuk berhijrah ke sana kan. Itu sajalah. Apa macam kau Juf, bila kau tengok macam tadi kau ada sebut pasal kejayaan Rudy Ramli, boleh kata berjaya jugalah dengan Akmal Rizal. Macam mana kau nak bandingkan situasi dia orang dengan situasi Lokman? Maksudnya sekarang Lokman boleh kata dia dapat full support ni sebenarnya, because pemilik kelab pun pemilik Malaysia. Macam Akmal Rizal dengan Rudy Ramli pun berbeza, dia tak pergi, itu bukan pemilik kelab dan mungkin ejen yang bawa, mungkin bukan Division 1. Apa perbezaan yang kau nampak kat situ? Okey, perbezaan yang aku nampak dekat sini antara Akmal Rizal, Rudy Ramli dengan Lokman, peluang dia, aku cakap kali ni dia dapat support yang menyeluruh, terutama sekali daripada pemilik kelab. Tadi aku nak sentuh macam Izzy cakap pasal dia adalah kabel. Tak kabel untuk aku, betul macam Izzy cakap, dia jadi perkara kedua. Sebab macam aku cakap, kalau betul dia adalah satu kabel, bagi aku kita bercakap pasal owner club. Maksudnya owner club ni nampak satu bakat dari Malaysia. Dia owner club untuk Cardiff City, kita tahu dah berapa lama, 10 years lah, lebih kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Kalau kita nak cakap pasal kabel, aku tak pernah dengar lagi dia nak bawa mana-mana player Malaysia sebelum ni ke Cardiff. Mungkin aku pernah dengar Syafiq Rahim pernah pergi training kat Cardiff. Itu pun pergi training
So dia tak bakat kita berlalu pergi. Kalau kau kata 10 tahun, dia ada Cardiff City, dia ada KVK, dia ada LAFC. Tapi LAFC hanya Los Angeles, lepas 10% lah, 10% ke 20%. correct, dan ada lagi berapa kelab Eropah lagi kan? Tak ada, itu sahaja buat masa ni. Okay. So jadi kita boleh nampak kat situ along the way kan, dia ada beberapa kelab dan dia dia as a nation. Kenapa kali ni, kenapa Luqman? So bagi aku dia sendiri percaya bakat nombor satu kan, dan mungkin itulah aku cakap masa depan, paling penting adalah bakat lah. Aku nak sentuh kat situ yang dia, maknanya dia sendiri tertarik dengan bakat ni. So beza dia kali ni bagi aku dengan Rudy Ramli mungkin nampak sebab owner club tu sendiri yang tertarik dengan bakat yang ada. Yang paling penting dia percaya, sebab aku pun tengok interview tu, Tan Sri sendiri cakap yang di mana dia cakap dia kena convince management tu juga. Walaupun dia cakap dia memang boleh, dia cakap ambil je budak ni, yes, as simple as that, of course. Tapi dia bagi aku nampak sebagai owner of the club, dia tak boleh juga sesuka hati, sebab of course ada sebuah organisasi tu ada dia punya decision making semua kan. So of course cara dia nak nak convince dia punya management tu adalah tak mudah. Tetapi dia betul cakap, as a owner dia sendiri meyakinkan. Dia tak adalah menggunakan purely, itu pada pandangan aku lah. Yalah. Bila dia tak adalah guna you just shut up, just take this boy and then talk. Maksudnya bila aku tengok dia komen sendiri pun dia cakap dia bercakap, berbincang. Dan of course peluang ni bagi aku macam aku cakap, yang paling penting dari subjek yang kita nampak, kalau Luqman sendiri tengok apa yang orang cakap pasal kabel tak kabel ini apa, kau tolak tepi, macam aku cakap peluang ni tak akan datang banyak kali lah. Orang bercakap pasal risiko bila kita bercakap pasal risiko, kau beli mana-mana player dalam dunia ni pun risiko. So, tak semestinya kalau kau beli pemain yang ada reputasi, benda tu masih juga risiko. Betul. Kau setuju? Okey, kita tahu pembelian Luqman ni memang risiko dia memang tinggi lah, orang kata kan 5 tahun apa benda. Tapi adakah kau bersetuju yang sebenarnya bola sepak ni sebenarnya memang apa-apa pemain pun kau beli sebenarnya risiko? Hidup ni risiko. Jadi senang buat duit lagi senang jawab pendek. Tapi aku rasa memang betul, mana-mana player yang ambil pun banyak justification, timang tara dia dalam diorang nak pilih seseorang pemain. Normal untuk diorang merasakan ada risiko untuk ambil budak ni daripada orang kata unproven talent lah. Unproven talent di Eropah lah sekurang-kurangnya. Di Eropah sekurang-kurangnya daripada Malaysia. Jadi benda tu sangat tinggilah risikonya. Jadi sebab profil apa yang Luqman ada hanyalah daripada perlawanan bawah 16 itu saja. Rekod untuk kelab tak ada. Jadi satu benda yang sangat besar lah pada aku dalam benda ni, dia meliputi semualah, sama ada di luar negara ataupun dalam negara. Unproven talent ni kalau tak diberi peluang, benda tu tak menyinar. KVK selepas mendapat keyakinan pun daripada owner dia. Jadi tuan cakap orang kata kabel ke tak kabel, tapi lah kan. Tapi kita percaya, dan talent tu bukan talent yang macam tak proven. Budak ni memang boleh pergi sebab dia ada satu kontrak yang panjang dan dia baru 17-18 years old. So ada masa 5 tahun, patut dia berikan peluang. Macam kau lah bila kau tengok pressure macam ni diletakkan di bahu Luqman kalau kau sebagai Luqman, apa yang kau patut rasa? Okey, kita tahu cerita Luqman ni bukannya mudah. Bukannya ketika ini kita dengar. Kita dengar daripada awal tahun itu hari. Sebelum PKP, even last year pun kita ada dengar ura-ura ke something like that lah. So benda ni dah berapa bulan dah. So umur yang sebegitu memang akan rasa under pressure lah kan. Kita tak tahu sekeliling dia siapa kan. Mungkin ada di bahagian sini yang cuba nak menyucuk, ada sini ada cuba nak meracun, yang sini cuba nak bagi advice ke apa ke. Memang budak tu dia memang akan ada pressure. Tapi kalau aku jadi dia, perkara paling penting sekali lah, dia kena ada satu mental yang kuat dan dia kena ada satu prinsip lah untuk diri dia sendiri supaya dia boleh provekan diri dia yang aku boleh buat keputusan ni. Nak main kat luar tu kau dah well prepared benda ni. So kau dah ada satu benda yang kau akan pegang, yang kau boleh tunjukkan yang kau boleh survive kat sana kan, tanpa ada orang di sekeliling kau, tanpa ada family kau perhaps yang ada dekat sana nanti.
So benda ni sebenarnya membantu kau untuk persiapan kau kat sana. Tapi itulah sebenarnya masa Juh cakap tadi, yelah dia ada sentuh pasal owner. Ya. Owner Malaysia, beza dia dengan Rudy Ramli dengan Ahmad Rizal. Tapi dari segi support yang kau dapat ni, okay, kau support daripada owner. Tapi apa lagi support yang macam Luqman datang, perbezaan dia? Because kita dengar Luqman akan ada, okay, agent tu kebiasaan lah. Nombor 2, kedutaan sendiri. Sebab ni first time aku dengar kedutaan yang memang betul nak involve. Sebab aku rasa time Rudy Ramli ni apa semua, aku rasa tak ada kot kedutaan nak involve. Aku rasa faktor umur lah Min, kan. Kita rakyat Malaysia ni faham, prihatin, sangat prihatin. Aku rasa kerisauan tentang seorang budak yang nak berkerjaya, yang nak berkelana di luar negara, especially dalam bidang sukan bola sepak ni, benda ni baru, kan. Jadi aku menjangkakan semua orang macam akan culture shock, kan, dengan berita ni, dan akan rasa macam boleh ke Luqman ni kat sana seorang-seorang, boleh sebab ke track record yang agak buruk lah sebelum ni, orang kata yang pernah keluar, kan. Mungkin kita tak boleh salahkan penyokong ataupun mungkin media yang mungkin rasa macam Luqman ni boleh ke tak boleh, kan. Soal jawab hari tu, pada hari Khamis tu juga ada menyebut tentang Selangor ada buat kerjasama dengan KV Kotrik, akan menghantar 2 pemain setiap tahun ke KV Kotrik bawah 18 macam tu kot, dua budak untuk training for 1 month. And then sebenarnya ada orang kata, bila katakanlah kalau Luqman dijual ke kelab lain selama 20 juta, mungkin beberapa peratus wang penjualan atau wang perpindahan tu akan dapat ke Selangor. Itu kelebihan Selangor yang orang kata kerjasama lah, kan. Okey, tapi apa yang aku nak tanya sekarang ni, banyak orang macam cakap Selangor ni ada take advantage ke apa benda, ataupun sebenarnya kau rasa benda ni kebiasaan, sebenarnya benda-benda kerjasama ni ada future transfer fee apa semua? Kalau tanya aku, soalan ni adalah benda di Eropah sendiri adalah norma yang biasa. Kalau sesebuah player tu dia dah jual, lepas tu dia banyaklah benda ni, aku rasa kita letak as insertion clause lah, additional clause yang di mana klausa yang orang kata pemanis lah untuk pasukan tu, kan. Pemanis, sebab betul, untuk aku ada clause tak terkejut pun, sebab ada clause yang macam kadang-kadang dekat Eropah yang kalau dia main Champions League dia akan dapat lagi certain amount. Kalau team tu champion untuk Champions League, jadi so untuk aku itu adalah benda biasa lah. Tengoklah sesebuah organisasi tu apa yang dia cuba dapatkan dari rundingan yang, yalah, of course itu adalah, kalau macam Selangor ni nak cakap talent yang dia buat tu sebenarnya actually Akademi Mokhtar, kan. Tapi untuk dari segi Persatuan Bola Sepak itu adalah normal lah, norma. So bagi kau tindakan bijak daripada Selangor lah. Tak ada nak cakap tindakan bijak, sebab kalau tak buat kurang bijak. Kalau buat tindakan normal sebenarnya. Tindakan normal. Sebab kalau bijak nanti amalan biasa. Selangor rasa bestnya tak. Sorry lah, sebab benda tu is normal. Alhamdulillah. Tapi dekat Malaysia benda ni bukan normal je. Itulah, sebab itulah aku nak educate yang semua orang, sebab yang macam kita dekat Malaysia ni wang perpindahan pun tak ada. Betul. So untuk aku itu adalah norma biasa. Minta maaf, aku macam Amin cakap ada tindakan bijak, patutnya tu tindakan yang seharusnya buat, sebab itu tindakan normal yang dekat Eropah. Kau patut dapatkan sesuatu, dan of course insertion clause tu yang walaupun sedikit sebanyak adalah yang dapat player trial every year 2 orang player. Of course benda-benda insertion yang kau boleh dapatkan dari rundingan tu, of course bagus daripada asyik kalau kita nak fikir daripada deal kau just nak minta duit dan sebagainya. Kadang-kadang ada is more than money, yang exposure yang mungkin kalau tak ada ni pun Selangor tak ada jalan pun untuk ada hantar player, kan. So benda-benda situ peluang lah. Aku nampak Selangor lebih bukan ambil kesempatan, tetapi pandai mencari peluang. Pandai mencari peluang, betul. Itu aku nampak ke arah itulah. Selangor bijak untuk mencari peluang. Tapi orang akan kata macam Selangor tak baik. Berbalik pada aku cakap tadi tu, itu pandangan dia. Kalau dia pandang begitu, begitulah. Kalau dia nak pandang begitu. Tapi orang lain dia akan pandang dari sudut yang berbeza, kan. Apa benda yang kau patut fokus lah? Macam tadi Izzy ada sebut pasal prinsip, kan, pasal mentality dengan prinsip lah. Tapi benda ni dah terhidang kat kau ni. So tugas kau adalah main bola je lah, kan? Main bola. Izzy cakap pasal mental, dan dia kena persiapkan fizikal dia. It's going to be a different league. Different league. Maksudnya dia kena besar sikit, tough sikit macam Ronaldo ke, kan. Daripada kending jadi besar, jangan jadi lingkat lah. Lepas tu dia bagi aku kekuatan fizikal tu, masuk aku
dia kena seiring lah dengan mental tu. Dia kena persiapkan diri dengan keadaan cuaca. Jangan nak rindu budu ke nasi lemak ke apa kan. Dia kata dia tak rindu budak. Tak rindu, cantik. Dia kata dia orang tanya dia, banyak orang tanya dia, so nak bawa makan apa? Saya tak bawa bang. Saya makan apa yang ada kat sana. Jadi bagus lah. Maknanya okey lah mentaliti dia bagus lah. Maksudnya dari pengalaman yang lepas yang makan steak dia kata. Makan steak hari-hari. Dari pengalaman lepas yang gagal tu, yang kita track record yang bukan gagal lah, yang tak menjadi lah. Gagal je lah. Gagal lah tu. Okey, gagal lah. Okey lah, gagal lah. Yang gagal tu mungkin dia ada juga membaca sebab dia membesar dengan persekitaran ni, dia dapat info. Jadi aku rasa dia kena persiapkan fizikal dia pula lah. Mental, prinsip betul. Dan dia kena kuatkan badan dia dengan keadaan dia yang sekeliling, seorang, support tu semua dah ada. Sebab at the end of the day, semua peluang ni dah terhidang depan mata. Datang sekali je kan. Jadi dia kena prove yang he's the right choice. So ada tak orang kata macam harapan kau lah Izzy, Juh ke Amir ke, harapan kepada apa yang kau dengan 5 tahun kontrak ni, apa yang kau expect? Aku expect Luqman berjaya kat sana. Itu memang nombor satu aku lah kan. Yang kedua, aku mengharapkan akan ada lagi talent-talent yang boleh orang kata memasuki liga-liga di luar macam Eropah semua, ataupun paling busuk-busuk pun dekat Asia lah, dekat Jepun ke, kat Korea ke, something like that lah. At least itulah harapan aku. Juh? Harapan aku paling utama adalah ini menjadi titik permulaan norma baru untuk player-player kita yang akan bermain kat luar negara, which is dulu dah start. Aku mengharapkan sangat Luqman menunjukkan contoh kepada pemain-pemain bola sepak yang lain yang muda, yang yang ada berminat nak main bola sepak, yang ada fikir bola sepak adalah kejayaan dia. Aku nak harapkan dari Luqman sendiri. Aku tak mengharapkan kejayaan ke apa, itu another story. Untuk aku mengharapkan orang pandang Luqman ni macam actually player Malaysia pun dia boleh survive, ada quality, dia boleh pergi sana. Aku tak kisah mana apa dia punya cap ke apa, of course lah itu satu topik, tapi dia menjadikan satu orang kata pintu ataupun lembaran baru lah bola sepak Malaysia yang kita ada player yang mampu. Sikit nasihat kat Luqman, aku rasa orang bila kau sampai sana, aku rasa benda paling penting untuk adapt dengan sekeliling tu dulu lah. So macam aku pernah baca satu artikel ni, kalau tempat baru ni, kalau especially untuk orang bekerja, selalunya hari 100 hari pertama ni adalah kebanyakannya statistik ni, kebanyakannya orang yang kalau dia tak boleh settle down kat tempat tu, dia akan berhenti kerja selalunya lah. Itu statistik. So aku rasa itu adalah paling crucial kau 100 hari pertama. Dan untuk mendapatkan sebuah rutin pun, kalau kau pernah dengar daripada pakar motivasi, adalah 40 hari. So aku rasa benda tu kalau dia boleh settle down dengan dia ada the right routine, macam aku cakap, sebab benda tu yang penting lah. Of course bila kau ada rutin yang betul, kau settle down, sebab settle down tu paling penting lah. Settle down, sebab bila kau kat negara orang, kita nampak macam benda tu remeh kan, macam ingat makan rindu, tapi actually more than that. Ada time yang actually, of course bila dia main bola mesti ada time. Of course aku percaya ada time yang kau akan rasa tersendiri walaupun kau ada embassy support kau ni semua. Ada time homesick tu biasalah, mesti ada, tapi macam aku cakap, percayalah, kau jadikan satu rutin yang 40 hari dan kau lepas 100 hari, dan bila kau once dah kau dah adapt dengan environment baru, insyaAllah aku rasa dia boleh, aku rasa dia okey. Macam dia ada PUBG. Macam Jufri, dia dulu dia pergi luar negara 20 hari dah adapt. Laju tu kau tak nak balik dah. Kalau boleh tak nak balik. Dia kata 20 hari ni kejap kan. Aku boleh adapt dah 7 hari dia cakap. Macam apa harapan kau? Aku rasa ni menjadi satu macam Jufri cakap. Tak boleh tiru lagi. Tak boleh. Okey. Nanti kau tengok ada orang komen bawah tu. Betul juga tu. Kejap. Nak kerja senang? Boleh senang. Aku rasa ini menjadi satu dia confident dulu. Jumping stone. Aku mengharapkan sebenarnya perginya Luqman ke overseas ni menjadi titik tolak kepada semua persatuan bola sepak. Kalau boleh tak nak kata persatuan ni, kalau boleh kelab bola sepak di Malaysia ni untuk fokus kepada pembangunan kaum B ni. Sebab kau boleh nampak
kau question, kau boleh cakap daripada satu sudut, Selangor ambil kesempatan, take this and that. Tapi kalau betul Luqman dia jual, Selangor dapat duit. Betul, correct. Dan kalau kau ada talent, kelab kau ada talent, kau boleh jual, kau boleh buat benda yang sama. Jadi maksudnya kat sini, kita patut menjadikan Malaysia ni satu hub untuk pemain bermain di luar. Kita ada pemain muda, maksudnya kita ada generation youngsters yang tak digilap dengan cara yang betul. Jadi aku harap ini jadi tolak lah. Sebab selalu dipinggirkan pemain muda ni. Jadi ini adalah jalan yang terbaik lah. Aku nampak ini kebaikan dia lah. Bila Luqman berjaya pergi ke sana, tolak ke tepi soal kabel tu. Mungkin nanti ada kabel lain lagi datang. Tapi yang penting, you have to do your job lah. Bangunkan youngsters ni. AMD dah ada ke apa ke, kau kena ada pembangunan kau sendiri. Apa ni cerita pasal kabel ni tadi nak tambah sikit boleh ke? Boleh. Awal tak boleh. Tadi sebelum datang ni ada terbaca sikit. Kali Ali tu ada komen Dia nak pergi sana juga. dia cakap sepatutnya Sumare, Safawi dengan siapa tak patut pergi juga. Kita pula tanya Min, macam mana Min komen? Aku baca tadi Kali Ali. Aku dah baca. Macam mana tu? Asyik dia tadi kita. Tadi aku rasa sekarang ni peluang diberi kepada Luqman. Nak bawa satu lagi player bukan senang tau. Kau nak convince Luqman kena berjaya dulu, baru kau boleh bercakap dengan orang tu. Contohlah macam aku pergi korang, contoh aku hantar, aku buat bisnes aku jual kek, aku bagi jual kat kau Izzy. Kau tak suka, kau beli lagi tak? Tak. Sama juga dengan KVK. Kalau dia rasa macam investment dia tak berapa okey, kau ingat dia nak lagi. Aku dapat rasakan dalam banyak-banyak tu Safawi memang ada potensi lah Untuk main kat luar lah. Untuk main kat luar. Bukan saja KVK, kelab-kelab lain juga. Tapi terlalu awal untuk kita nak cakap nak bawa lagi satu seorang terus pergi kan. Because kena ingat Safawi, Sumarih ni semua dah orang kata macam the finish article. Almost lah. Mungkin Safawi boleh improve lagi lah, boleh perbaiki lagi. Tapi yang macam Sumarih, kau nak improve macam mana lagi kan? Itu je tahap kau. So agak susah lah kalau di umur lebih baik kalau pemain muda. Sebab lagi banyak tahun, lagi banyak orang kata asset lah. Kalau muda ni kan banyak tahun, banyak masa lagi. Tapi Safawi pun muda lagi sebenarnya. Baik hantar Kali Ali pergi sana main. Boleh je. JDT bukan tak ada link dengan mana-mana kelab kat Spain apa semua tu kan. JDT banyak. Bergantung kepada pengurusan JDT tu sendirilah. Mungkin dia orang pun rasa macam Pawi ni valuable untuk dia orang. Dia tak lepas ke? Betul. Kita pun tak tahu kan. Ataupun dia rasa macam okey, inilah masanya untuk kita pasarkan Safawi ke luar ataupun inilah masanya untuk Safawi main kat luar. Aku terus-terang rasa Pawi tu at least boleh pergi Jepun lah. At least lah, sekurang-kurangnya dia boleh fight dekat Jepun. Aku dapat rasakan dan dia boleh improve lagi. Tapi kalau kau suruh Sumari improve, tak boleh lah. Aku rasa itu dah habis dah tu, dah habis tekan dah tu. Siapa lagi seorang? Kali Ali cakap macam tu Siapa lagi seorang tu? Kali jam boleh tak tahu. Kali jam ada lagi. Ini kena buka cerita lain ni. Tak ingat lagi seorang siapa. Akia kot. Betul, Akia, correct. Akia. Aku baca lah ni Kali Ali cakap. Aku dah terbaca benda tu. Ambil kalau Kali Ali keluar, dia baca terus. Okay, aku rasa sekian saja perbincangan kita pasal Luqman. Santai dia. Nak cerita pun tak banyak isu sebab cerita Luqman ni terus orang kata cover semua media cover cerita pasal Luqman je. So aku harap perjalanan dia akan smooth lah sampai ke Belgium. InsyaAllah kita akan ikuti perkembangan dia. Dan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa sih? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak buka
shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai True kita punya. Kenapa klik situ, Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kerja Bumi Studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi. Selamat. I'm walking down the street here